Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, malam ini 26 Zulhijjah 1435 Hijrah bersamaan dengan 20 Oktober 2014 kita bertemu kembali setelah begitu lama kita berehat daripada pengajian ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Kita teruskan pengajian kita terhadap buku yang bertajuk Manhajut Talaqqi wal Istidlal baina Ahli Sunnati wal Mubtadi'ah. Tata cara penerimaan ilmu dan pengujahan agama di sisi Ahli Sunnah dan juga di sisi golongan Ahli Bid'ah. Kita telah pun sampai kepada muka surat yang ke-42 lebih kurang, di bawah perbincangan usul yang ketiga. Usul yang ketiga di sisi Ahli Sunnati wal Jamaah, iaitu kesahihan memahami nas-nas. Okay? Kita dah bincang sebelum itu bahawa antara usul Ahli Sunnah wal Jamaah ialah mengagungkan nas-nas agama. Kan? Kalau kita perhatikan sedikit, ulang kaji, usul yang pertama ialah menolak usul yang pertama di sisi Ahli Sunnah wal Jamaah adalah mengagungkan nas-nas syariah. Yang kedua, bersandarkan kepada sunnah yang sahih, sunnah yang sahihah sahaja. Dan yang ketiga ialah kesahihan memahami nas-nas. Okay? Jadi di samping kita memastikan dalil yang kita gunakan itu adalah dalil yang benar, okay? Dalil yang sah daripada Al-Quranul Karim dan juga dalil yang sah daripada sunnah Nabi SAW. Selepas kita pastikan itu, kita perlu ada satu lagi dasar yang utama, iaitu memahami nas-nas ataupun memahami dalil-dalil itu dengan kefahaman yang benar. Okey. Di bawah dasar yang ketiga ini kita telah pun membincangkan beberapa tajuk. Okey, iaitu pertama, bersandarkan kepada cara para sahabat, manhaj para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, kerana mereka merupakan makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala, merupakan manusia yang paling memahami sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya ialah untuk kita memahami dalil dan nas secara benar, secara betul, ialah dengan melihat apa yang difahami oleh mereka, menggunakan manhaj mereka dalam kefahaman. Dan yang kedua ialah muka surat yang ke-40, mengetahui bahasa Arab. Okey, mengetahui bahasa Arab. Dan ini kerana kita semua sudah maklum, Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah afsahul Arab, orang Arab yang paling fasih. Okay? Jadi untuk memahami agama Allah, iaitu al-Islam, yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sekalian manusia dan juga sekalian jin, kita perlu memahami bahasa Arab. Dan kita telah sebutkan dahulu, kalau tak silap saya, sesiapa yang ada kemahiran, ada masa, okay, untuk memahami bahasa Arab, dia boleh berusaha untuk belajar bahasa Arab, maka bolehlah dikatakan wajib untuk dia belajar bahasa Arab. Dan sesiapa yang tak mampu untuk mendalami dan menguasai bahasa Arab, apa yang dia boleh buat ialah dia pergi kepada kitab-kitab terjemahan. Okey. Ketiga, mengumpulkan nas-nas yang datang dalam bab yang sama. Okey, untuk memahami sesuatu perbincangan, kita kena kumpulkan semua nas yang ada, semua dalil yang ada. Okay, dan kita kaji satu persatu, okay, secara apa dia panggil ni, dijamakkan ataupun mungkin bahasanya kolektif. Kita kumpulkan semua sekali. Kita tak boleh hanya mengambil satu dalil, okay, yang mungkin dalil itu ialah yang melarang. Okay, kemudian ada dalil yang membenarkan, kita tak tengok dah kerana kita mungkin bias, kita nakkan yang melarang. Okay? Ataupun mungkin kita jenis manusia yang positif. Bila nampak apa ni, air ni, kita akan mengatakan half full.
kita tak kata half empty. Kalau half empty tu dia negatif. Okay, tapi kalau half full maksudnya dia seorang yang positif. Jadi kalau kita jenis yang positif, nampak je dalil yang membenarkan, okey tak apalah kita guna. Okay, nampak dalil yang tak membenarkan, kalau kita ni jenis yang agak negatif sikit, kita tolak. Okay, kita ambil yang tu dan tak guna hadis yang membenarkan. Itu salah dan sebenarnya kita perlu himpunkan semua sekali, barulah kita kaji dan lepas itu kita mengeluarkan istinbat. Okay? Yang keempat hari ini ialah pada muka surat yang ke-42. Mengetahui matlamat pensyariatan Islam ataupun maqasid. Okey, maqasid dalam bahasa kita pun sebenarnya ada, iaitu maksud. Okey, maksudnya kan. Okey, asalnya ialah maqsad. Okey, dan maksud itu artinya ialah maksud, apa yang diingini daripada sesuatu percakapan, daripada sesuatu perbuatan, dan apa yang diingini daripada pensyariatan Islam, itu namanya maqasid. Okey, jadi kita perlu mengetahui maqasid pensyariatan Islam. Saya rasa kat sini yang terakhir sekali kita berhenti. Okey, dan kita sambungkan sedikit. Dengan itu kita akan selesaikan dan masuk kepada bab yang kedua, berkenaan dengan cara ahli bid'ah dalam berurusan dengan nas-nas syarak. Okey, keempat, mengetahui matlamat pensyariatan Islam. Okay, kita baca sedikit dan kita huraikan. Perenggan yang pertama itu adalah penjelasan daripada penulis bahawa di antara kelebihan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya kepada umat Islam ialah Allah mensyariatkan semua hukum berdasarkan matlamat dan tujuan yang hebat, tujuan yang teragung, dan kesemuanya terbina atas maslahah sekalian hamba. Okey, di dunia dan juga di akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Artinya apa sahaja hukum yang kita perhatikan dalam Islam pasti ada manfaatnya. Okey, dan pasti kalau tak ada manfaat, maka di situ ada penolakan terhadap kemudaratan. Okey, kemudaratan maksudnya madarrah dalam bahasa Arabnya. Okey, jadi mesti ada benda tu. Dan perkara ini ada juga dalam dunia dan juga dalam akhirat. Okey. Antara dalil yang membicarakan perkara ini ialah ya ayyuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatun lil mu'minin. Surah Yunus ayat yang ke-57. Secara umumnya ayat ini menceritakan bahawa menceritakan tentang rahmat, okay, yang dibawa oleh Islam kepada kita, kepada sekalian manusia. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat pengajaran dari Tuhan kamu. Okey, kemudian dan menjadi penawar bagi penyakit-penyakit yang batin yang ada di dalam hati kamu. Okey. Jadi itu semuanya adalah manfaat, menolakkan kemudaratan, dan juga menjadi hidayah petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan kita pun biasa dengar ketika banyaknya ustazah yang membicarakan tentang kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara yang akan mereka nyatakan ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan sebagai rahmat kepada sekalian alam. Tak kira sama ada manusia ataupun jin, merangkumi manusia dan juga jin. Okey. Jadi ini ayat ini adalah antara ayat yang menunjukkan agama Islam membawa sesuatu yang baik untuk manusia. Ada tujuannya yang hebat. Al-Imam Ibn Taymiyah berkata, syariat binaannya adalah di atas menghasilkan maslahah-maslahah dan menyempurnakannya, menghentikan mafsadah-mafsadah dan mengurangkannya seberapa mungkin, serta mengenal yang terbaik di antara dua yang baik dan yang terburuk di antara dua yang buruk. Okay, saya rasa macam kita dah belajar yang ni, tapi tak apalah, kiranya macam muzakarah kan. Okay, supaya ia dapat didahulukan ketika bercelaru yang terbaik di antara dua yang baik dan ditolak yang terburuk di antara dua yang buruk. Okey. Nah, siapa yang tak datang tu dia kira tak baca lagi lah kan. Ataupun saya rasa kita dah lupa banyak ni. Tak apa. Kita nak tahu sekarang ni apa maksud kata-kata Al-Imam Ibn Taymiyah. Okey. Sekarang ni kita mudahkan. Ada penghasilan maslahah. Maknanya kita nak cari, nak hasilkan kebaikan. Yang kedua, kita nak hentikan kerosakan. Mafsadah artinya kerosakan. Okey, maslahah kebaikan, mafsadah kerosakan. Baik.
sekarang ni itulah dia binaan syariat. Syariat dibina atas dua perkara, menghasilkan benda yang baik dan menolak benda yang buruk. Okey, baik. Kemudian selepas itu, apa yang ditekankan oleh agama Islam ialah mengenali yang terbaik di antara dua yang baik. Okey, bukan saja kita nak bezakan baik dan buruk. Yang baik ni pun dia banyak peringkat. Kita nak tahu apakah yang lebih baik. Okey. Dan juga yang buruk ini banyak peringkat ke bawah. Martabat dan juga dia panggil apa? Kalau bahasa Arab sebut, kalau ke atas itu darajat. Kalau ke bawah dia panggil apa? Darajat, ubah sikit jadi darakat. Okey, darakat kan. Sebab itu mungkin asal perkataan orang putih ataupun Inggeris dark. Kan? Dark ni maknanya apa? Dark ni artinya gelap lah. Kan? So darakat, ya, ke bawah. Okay, dia bila masuk dungeon ke bawah, maka dia akan mendapati kegelapan demi kegelapan demi kegelapan. Okey, innal munafiqina fi darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah di dalam neraka, iaitu yang paling panas. Okey. Kita bezakan antara, kita perlu pandai membezakan antara darajat kebaikan dan darakat keburukan. Kenapa? Okey. Dihuraikan lagi oleh Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala supaya bila berlaku kecelaruan, maknanya kita tak tahu mana yang lebih baik, bila kita dah bezakan, dapat bezakan antara yang baik dan yang terbaik, kita akan buat yang terbaik. Dan kalau kita dapat bezakan antara yang buruk dan terburuk, kita akan hindarkan yang terburuk. Okey, maksudnya sekarang ni, katalah ada dua benda yang kita nak buat. Memberi sedekah. Nak beri sedekah pada siapa untuk dapat pahala yang lebih? Adakah kepada orang biasa ataupun kepada keluarga kita? Jawapannya ialah kepada keluarga kita. Okey. Baik. Jadi bila berlaku dua benda ni, kita pilih yang banyak pahala. Okey. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis keluar daripada rumahnya, bila balik nampak isterinya masih lagi berzikir, dan baginda telah bertanya, adakah engkau masih begini sejak aku tinggalkan engkau? Jawapannya ialah ya. Kemudian Nabi bersabda, laqad qulti ba'daki kalimat. Okay, sesungguhnya aku telah sebut selepas aku berpisah dengan engkau tadi, beberapa perkataan. Okay, kalau ditimbangkan dengan apa yang kau sebut, yang aku punya lagi banyak lagi, walaupun aku buat kerja lain. Okay, iaitu subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Okay, yang 4 ni sebut 3 kali. Okay, subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Subhanallahi wa bihamdih adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Okey. Jadi amalan sedikit, pahala banyak. Dan saya rasa Ustaz Sulaiman Nuba ada satu tajuk ataupun perbincangan tentang amalan yang sedikit, pahala yang banyak. Inilah yang dinyatakan di sini oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Okey, seterusnya, kalau ada dua perkara yang buruk, kita kena tahu manakah yang lebih buruk. Okey. Katalah dua kemudaratan akan berlaku kepada kita. Kita terpaksa pilih salah satu. Okey. Contohnya macam siapa yang berlaku satu ketika dahulu di Mina bila berlaku kebakaran. Ada seorang lelaki ini pergi menyelamatkan. Dia kena pilih iaitu nak selamatkan mak dia ataupun anak-anak dia. Okay, jadi dia kata dia selamatkan anak-anak dia terlebih dahulu, kemudian dia pergi dan selamatkan mak dia. Tetapi selepas dia keluarkan anak-anak dia, pergi untuk selamatkan mak dia, api terlalu besar dan dia tak mampu nak masuk untuk selamatkan ibunya. Selepas itu, apabila beliau merasa agak sedih berjumpa dengan para ulama, dan para ulama cukup marah kepada tindakannya itu, mereka mengatakan sepatutnya engkau selamatkan ibu engkau, mak engkau. Okey, selepas selamatkan mak engkau, barulah selamatkan anak-anak engkau. Okay, kerana anak-anak ni kalau hilang ada gantinya, tetapi kalau mak kalau hilang tak ada gantinya. Okey, jadi kemudaratan di situ apa dia? Kehilangan ahli keluarga. Jadi bila kehilangan ahli keluarga, kita kena pilih mana satu yang kita nak kekalkan, mana satu yang kita terpaksa lepaskan. Okey, itu sebagai contoh. Kemudian Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan bahawa sesungguhnya syariah asas dan binaannya adalah di atas hikmah-hikmah dan maslahah-maslahah sekalian hamba.
di atas kehidupan dan pada tempat kembali, maknanya semasa hidup ini dan di akhirat nanti. Ia adalah keadilan seluruhnya, rahmat seluruhnya, maslahat-maslahat seluruhnya dan hikmah seluruhnya. Agama ini itulah sifatnya. Kita kena yakin dengan perkara itu. Selepas tu, Ustaz, saya tak nampak macam mana benda jihad ni, peperangan itu boleh jadi rahmat. Yang itu kena tanya para ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang ada pengetahuan sekiranya kamu tidak mengetahui. Okey. Setiap masalah yang keluar daripada keadilan kepada kezaliman, daripada rahmat kepada lawannya, daripada maslahah kepada mafsadah, dan daripada hikmah kepada sia-sia, ia bukanlah daripada syariah. Okey, sekalipun ia dimasukkan ke dalamnya dengan pentakwilan. Ini penting. Biasanya orang akan sebut benda ni baik sedangkan dia tak baik. Okey, kalau benda itu tidak baik, orang akan membawa hujah-hujah untuk menampakkan amalan itu adalah amalan yang baik. Okey, dan itu namanya takwil. Okay, dan takwil ni ada yang baik, ada yang buruk. Kalau takwil nak menegakkan kebatilan ataupun kesilapan, ini adalah takwil yang tidak baik. Okey. Mungkin antara contohnya ialah dalam faraid. Kan, kenapa Allah Subhanahu wa taala bagi 2 kepada lelaki dan 1 kepada perempuan? Okey. Alangkah baiknya sekiranya sama sahaja diberikan antara lelaki dan perempuan. Jadi hujah keluarlah kan. Okey, dulu lain. Dulu memang lelaki yang tanggung. Sekarang ni lelaki tak tanggung dah. Yang tanggung perempuan. Patutnya perempuan dapat 2, terbalik. Okey, jadi benda-benda begitu dibuat takwil untuk nak mengubah daripada ketetapan yang Allah buat kepada satu benda yang dibuat berdasarkan kepada logik akal. Okey. Jadi ini adalah satu benda yang jelas tidak baik. Mungkin juga kalau banyak lagi lah mungkin contoh-contoh lain, tapi kita rasa itu antara contoh yang sering dibawa oleh dalam masyarakat. Kerana syariah adalah keadilan Allah di antara hamba-hambanya, rahmatnya di antara makhluknya, dan payungannya di buminya, hikmahnya yang menunjukkan kepadanya dan kepada kebenaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dengan sesempurna dan sebenar-benar petunjuk. Okey. Jadi kenyataan Imam Ibn Qayyim menekankan bahawa agama ini adalah agama rahmat. Sekiranya agama itu bukan rahmat, sekiranya sesuatu amalan yang diajar itu tidak menggambarkan rahmat, maka itu bukan ajaran Islam. Okey. Dan di sini Imam Ibn Taymiyah ada satu kitab yang hebat, iaitu Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql. Penafian berlakunya pertemuan di antara naqal dan aql. Naqal itu adalah nukilan, iaitu agama. Agama dinukilkan, ambil daripada datang daripada Allah melalui Jibril alaihissalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disampaikan kepada para sahabat sampailah kepada kita zaman ni. Itu nukilan, naql. Aql pula ialah akal. Okey, aql kita ubah Q kepada ataupun qaf kepada K, akal. Okey, akal pula ialah logik. Apa yang kita fikirkan, yang kita sebutkan, sebenarnya tidak ada pertembungan antara naql dan aql. Okey, antara nas dan juga logik akal, tak ada pertembungan. Dengan syarat, pertama, naqal itu adalah naqal yang sah, yang sahih, maknanya ayat Al-Quran dengan kefahaman tafsiran yang betul, dan juga hadis Nabi SAW yang sahih dan disyarah dengan cara yang betul. Akal ni pula, akal iaitu akal syaratnya untuk dapat menerima naqal yang sahih, apa dia? Dia kena salim, iaitu dia kena berada dalam keadaan sihat, waras. Kalau akal tak waras, akal itu akan mempertikaikan banyak pensyariatan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Okey? Kenapa? Antaranya mungkin masalah feminisme yang mengatakan tidak adil antara lelaki dengan perempuan. Lelaki dibenarkan kahwin apa? Sehingga 4, bukan 4. Okay? Sehingga 4. Okey? Perempuan pula dibenarkan kahwin berapa? Hanya 1. Kan? Jadi ada yang mengatakan kalau lelaki boleh 4, maka perempuan juga boleh 4. Mana keadilan Islam? Okey? Dan kita bila nak berhujah, kita kena tengok banyak benda. Antaranya dahulukan apa dia? Wahyu Allah Subhanahu wa taala, walaysa dzakaru kal untha. Tidak sama lelaki dengan perempuan. Kemudian barulah kita nyatakan bahawa
pemikiran orang tersebut, okay, yang menghujahkan bahawa lelaki patutnya sama dengan perempuan dalam masalah itu sebenarnya adalah pemikiran yang songsang, yang salah. Okay? Dan kita disebabkan pemikirannya salah lah, dia menyalahi Al-Quran yang jelas, okay? Ya, dan juga hadis yang sahih. Okay. Baik, seterusnya dinyatakan di sini bahawa mengenal matlamat syariah dan tujuan hukum hakam akan membantu seseorang mujtahid di dalam memahami hukum hakam secara sempurna, okay? Dan akan memeliharanya daripada jatuh ke dalam masalah-masalah juzuk dan nas-nas yang terputus, okay? Dan dari itu dia mampu untuk menilai maslahah-maslahah dan menimbangnya, mendahulukan apa yang wajib didahulukan, berijtihad ketika masalah-masalah datang, serta meletakkan semua perkara pada tempatnya yang layak dari segi syarak dan juga akal. Jadi ini pentingnya seorang mujtahid memahami maqasid. Okey, baik Ustaz, ulama mujtahidin mereka perlu faham yang ni. Kita ni macam mana? Kan nak kata ulama jauh sekali. Kan kalau dekat-dekat pun dengan ular dalam semak, orang cakap kan. Okay. So macam mana? Adakah kita perlu memahami juga? Jawapan saya kalau orang tanya macam ni ialah apa yang perlu diketahui dalam masalah ini oleh para ulama membantu mereka untuk berijtihad, dan kita juga perlu tahu untuk membantu kita memahami ijtihad mereka, memahami kata-kata mereka. Okay, kadang-kadang kita baca, kita buka, ya, saya rasa ikhwah sekalian mungkin pernah buka satu buku, okay, bila baca ni kenapa ulama ni kata macam ni, kenapa dia kata macam ni, kita rasa macam tak kena. Contoh yang terlintas dalam minda saya. Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin bila ditanya tentang Kaabah, okay, yang dibentukkan dan dikecilkan, kemudian dimasukkan dalam apa dia, bulatan kaca ke, kan, yang ada air dalam tu, lepas tu letaklah macam ada sprinkle ke apa benda, kan, bila digerakkan tu macam jadi macam hujan ke, macam kan, dia kata apa? Dia kata ini adalah penghinaan terhadap Kaabah. Kita bila tengok benda tu, saya bila baca tu saya ulang banyak kali, kenapa pula hina Kaabah? Ini pada saya, ia adalah, dan saya rasa pada kita semua, ini bukan hina Kaabah. Bila kita beli benda tu letak kat meja, apa dah? Ini macam nak memuliakan Kaabah. Tapi mereka mengatakan ini adalah penghinaan terhadap Kaabah. Okey, so macam mana kita nak faham benda tu? Kena fikirlah, kan? Kena fikir kenapa dia sampai cakap sampai ke tahap tu. Mungkin antara yang digunakan ialah ilmu maqasid. Okey. Dzalika wa may yu'azzim sya'air Allah fa innaha min taqwal qulub. Dan demikianlah sesiapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu menggambarkan ketakwaan dalam hatinya. Okey. Jadi beliau bila tengok benda tu, nak mengagungkan syiar Allah bukan dengan menjadikannya macam mengecil-ngecilkan benda tu. Okey. Mungkin bila letak situ nanti ada banyak kemungkinan, mungkin antaranya ialah orang budak-budak ambil main baling sana sini, okey, di langkah-langkah dan macam-macam lah, kan, okey, yang boleh menjatuhkannya ke dalam penghinaan. Okey. Jadi itu mungkin antara contoh yang boleh diletak di sini. Banyak lagi contoh-contoh lain bila para ulama kita kata tak boleh, ini haram. Okay, kita tengok, nampak macam halal je. Kenapa haram? Kerana mereka menggunakan kaedah sadduz zari'ah. Okay, sadduz zari'ah iaitu menutup pintu-pintu kebinasaan. Okay, mereka nampak jauh, kita nampak yang depan ni sahaja. Jadi itu antara perkara yang boleh kita nyatakan di sini. Ilmu maqasidus syariah penting untuk ijtihad, untuk orang yang berautoriti melakukan ijtihad, mujtahid, para mujtahid. Dan penting untuk kita, untuk apa? Untuk memahami ijtihad mereka. Okey. Okey, seterusnya dibincangkan sedikit di sini tentang kaedah-kaedah fiqh yang diambil. Okey. Maknanya para ulama akan mengkaji perkara itu. Nak dapat sampai kepada maqasid, mereka akan kaji macam-macam. Antaranya qawaid fiqhiyah, okey,
kita tahu ada usul fiqh, kita juga kena tahu ada di sana qawaid fiqhiyah, kaedah-kaedah fiqh. Okey, usul fiqh ini adalah satu dasar untuk memahami fiqh. Qawaid fiqhiyah pula ialah formula yang diletakkan. Okey, bila letak formula, baca formula tu, kita apa saja hukum yang datang ikut formula tu, selesai. Okey. Baik. Okey. Dua perenggan yang terakhir pada muka surat yang ke-43. Mungkin kelalaian tentang bab yang agung ini membawa sebahagian penuntut fiqh kerdil, kan, dari kalangan manusia masa kini kepada lahiriah keterlaluan. Okay, lahiriah ni maksudnya menjadi orang yang zahiri, iaitu literalis. Okay, yang melucutkan nas-nas daripada matlamat dan hikmah-hikmah, membekukan pada huruf-hurufnya, harfiah, merosakkan persepaduan dan pertaliannya, melupakan petunjuk-petunjuk yang dalam dan makna-maknanya yang halus, lalu muncullah percampuran yang teraba-raba. Okay, maksudnya kat sini seperti yang pernah saya baca dan ajar dalam usul tafsir Al-Imam Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bila menyatakan tentang terjemahan Al-Quran. Beliau mengatakan terjemahan Al-Quran adalah wajib, kan, bagi orang yang tak boleh faham bahasa Arab. Okey, orang yang tak boleh faham bahasa Arab, kita kena terjemahkan Al-Quran untuk dia. Okey, dan dia boleh dapat hidayat melalui terjemahan Al-Quran. Cuma sekarang ni ada dua bentuk terjemahan. Pertama harfiah, yang kedua ma'nawiyah. Okey, harfiah dan ma'nawiyah. Harfiah contohnya alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, okay, segala puji. Lillah, bagi Allah. Rabbi, Tuhan. Al-alamin, sekalian alam. Okey. Itu tak ada masalah sangat. Cuba pergi kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami sembah dan kepada engkau kami minta pertolongan. Okey. Dan kadang-kadang kita akan pergi kepada beberapa ayat, kan. Ayat tu kalau kita baca secara harfiah, dia akan membawa maksud yang pelik. Okey. Di sinilah Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala mengatakan terjemah harfiah adalah haram. Nak terjemah Al-Quran secara harfiah haram. Tetapi terjemah Al-Quran secara ma'nawiyah itu dibenarkan, bahkan boleh menjadi wajib. Okay? Dan di situ kita faham, adakah kita tak boleh guna teknik harfiah, kan, dalam pengajian Al-Quran? Boleh ke tak boleh? Jawapannya boleh, tetapi itu bukan segala-galanya. Itu hanyalah permulaan untuk kita sampai kepada ma'nawiyah. Okay, harfiah penting supaya kita boleh faham macam orang Arab faham. Tapi kalau berhenti di situ, kita dah jadi orang yang mungkin boleh jadi sesat kerana faham secara yang tak lengkap. Okay, so kena ada tafsiran. Benda-benda yang tak faham tu, kalau kita berpegang kepada harfiah, kemudian tak pergi kepada tafsiran para ulama, itu yang merupakan maknawiyahnya, maka kita akan boleh terseleweng. Tapi kalau kita guna harfiah sebagai permulaan, kemudian kita mantapkan dengan ilmu tafsir walaupun yang ringkas, dan sekarang ni ada cetakan dari Mujamma' Al-Malik Fahd, okay, di Madinah, At-Tafsir Al-Muyassar, tafsir yang ringkas. Okay? So saya rasa ada dah terjemahan dia dalam bahasa Melayu pun. Selepas teknik harfiah digunakan, kita dah boleh faham macam mana orang Arab faham. Pergi pada peringkat yang seterusnya, iaitu memahami secara harfiah, cuba untuk sampai kepada apa yang difahami oleh para ulama secara ringkas. Okey. Jadi memang satu benda yang salah dan silap sekiranya kita hanya berpegang kepada zahir sahaja tanpa melihat kepada maqasid. Okey. Dan begitu juga menjadi satu kesalahan orang yang melihat kepada maqasid tanpa melihat kepada zahir. Apatah lagi sekiranya zahir nas itu jelas. Okay, jadi kita risau dengan gerakan maqasid juga, kan, sebagaimana kita risau dengan gerakan zahiriyah. Okay, dua-dua tak betul kalau tidak mengambil kira ataupun kalau keterlaluan. Kalau keterlaluan zahiriyah tak betul. Kalau keterlaluan golongan maqasidiyun pun tak betul juga. Sebab tu ahli sunnah wal jamaah mereka adalah yang pertengahan.
Okey, pertengahan di antara dua yang melampau, kita kumpulkan kedua-duanya sekali, maqasid syariah kita ambil. Okey, an-nusus al-zahirah, okay, ataupun zawahirun nusus kita ambil juga dan kita serasikan di antara kedua-duanya. Okey. Kemudian penulis mengatakan, saya kira pengajian matlamat-matlamat pensyariatan Islam adalah di antara keutamaan penting yang mesti dititik beratkan oleh para ulama dan penuntut ilmu sebagaimana para pendakwah dan pengislah di dalam pengajaran mereka. Okay, dan tajuk ini antara perkara yang penting untuk membantu meluaskan dan mendalamkan pandangan serta mengkaji nas-nas dan kejadian dengan syumul dan bersepadu. Maknanya kita nak faham situasi, kan, kita nak ambil Al-Quran dan hadis Nabi untuk kita cuba sesuaikan dengan nas, ataupun minta maaf, cuba sesuaikan dengan situasi. Itulah satu kerja yang cukup hebat. Okey, jangan kita baca Al-Quran, baca hadis Nabi, bila sampai ke zaman kita terpinga-pinga. Sedangkan banyak dah baca, dah terjemah dah pun, dah baca dah terjemahan Al-Quran, dah baca dah tafsiran ringkas Al-Quran, dah baca dah hadis 40, Al-Adabul Mufrad, dah baca lagi Riyadus Salihin dan sebagainya. Tapi bila sampai satu isu, jadi kepeningan. Okey? Sepatutnya kita boleh mampu mengambil daripada intisari Al-Quran dan hadis untuk kita letakkan dalam dunia yang nyata. Okey? Dengan itu alhamdulillah selesai bab yang pertama. Dan biasanya kalau selesai sesuatu tu, eloklah kalau ada sedikit jamuan ke, kan, insya-Allah. Tapi itu tak apalah, buat sendiri-sendiri nanti lepas balik nanti. Okey. Dan masa berapa minit lagi tinggal? Berapa minit lagi? Rasa macam banyaklah cakap ni. 10 minit. 10 minit. Betul. Okey, ada 10 minit lagi. Kita akan masuk, ada soalan jawab tak? Soalan jawab ada? Ada. Ada 2-3 soalan. Maknanya 5 minit nanti beritahu. Okey. Dalam tempoh sekitar 5 minit, kita nak memberi sedikit gambaran terhadap apa yang kita akan bincang selepas ini. Okey. Dahulu kita bincang secara umumnya pengenalan tanda-tanda pemikiran dan pengujahan agama antara jahiliah dan Islam. Okey, beza pertama antara pemikiran dan pengujahan jahiliah. Yang kedua, pendirian orang musyrik terhadap hujah-hujah yang nyata. Yang ketiga, seterusnya ialah kaedah pemikiran dan pengujahan di dalam Islam. Okey. Dan bab yang pertama dalam buku ini dah selesai alhamdulillah. Tata cara ahli sunnah dalam penerimaan dan pendalilan. Talaqi wal istidlal dah selesai alhamdulillah. Sekarang ni kita nak tengok juga bab yang kedua, cara ahli bid'ah dalam berurusan dengan nas agama. Okey. Dan mungkin ada orang kata atau akan berkata, ustaz, kita dah tahu yang betul, cukuplah ustaz. Kenapa kita nak tahu yang tak betul? Okey. Di sini saya nak bawa pengalaman saya. Pengalaman masa tulis apa dia panggil ya? Bahth sanawi ataupun disertasi apa dia panggil lah? Tahunan. Kalau di Madinah dulu, satu ketika dahulu, setiap tahun itu daripada tahun 2, 3 dan kepada tahun 4 ada bahth sanawi. Kita kena tulis satu thesis lah, bukan thesis apa? Dia panggil ketah kerja tahunan. Okey. Dalam salah satu daripadanya, musyrif saya ialah anak kepada Syekh Abu Bakar Al-Jazairi hafizahullah, iaitu Syekh Dr. Abdul Rahman Al-Jazairi. Okay, dan di situ perbincangannya berkaitan dengan dakwah dan saya letakkan satu puisi Arab. Araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih wa kam mimman la ya'riful khaira minasyarri yaqa' fih. Okey, saya mengetahui araftu syarra la lisyarri walakin litawaqqih. Saya mengetahui yang syar, iaitu yang buruk, bukan untuk keburukan itu, tetapi untuk menghindarinya. Okey. Dan begitu ramai orang, wa kam minan nasi wa kam mimman la ya'riful khaira minasyarr, dan begitu ramai orang yang tidak mengetahui
kebaikan daripada keburukan. Dia tak boleh bezakan yaqa' fi, dia akan terjerumus dalam keburukan. Okey, saya bawa yang tu, dia tak berhati. Kita rasa macam hebat lah kan, bawa puisi kan, puisi Arab kan. Dia kata kenapa tak ambil kata-kata Hudzaifah Ibn Yaman. Okey, Hudzaifah Ibn Yaman berkata hadithun nas. Tak, ini daripada, ini cerita pengalaman saya tak ada muka surat. Okay. Apa dia, Hudzaifah, Dr. Abdul Rahman hafizahullah, dia kata apa? Kenapa tak ambil kata-kata Hudzaifah Ibn Yaman rahimahullah? Hudzaifah Ibn Yaman berkata, kana an-nasu yas'aluna Rasulullah 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata ay yudrikani. Hadisnya panjanglah, tapi dia kata ambil yang ni letak. Okey. Dahulu orang ramai bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. Namun aku bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keburukan. Kenapa? Kenapa nak tanya tentang keburukan? Makhafata ayyudrikani. Takut keburukan itu berlaku kepada aku, berlaku di hadapan aku. Jadi aku tahu macam mana nak mendepaninya, nak berinteraksi dengannya. Okey? Jadi itulah sebagai mukaddimah untuk kelas yang akan datang. Di akhir kelas ini kita dah selesai bahagian yang benar di sisi ahli sunnah wal jamaah, dan kita akan mengkaji selepas ini cara yang batil, cara yang salah di sisi ahli bid'ah ataupun al-mubtadi'ah dalam urusan mereka terhadap nas-nas agama. Okay, jangan orang kata, ustaz saya nak tahu yang betul sahaja, yang tak betul saya tak nak tahu. Yang tak betul ustaz tahu, saya tak tahu pun tak apa. Tak boleh macam tu. Jadi kita kena tahu yang betul, dan kita kena tahu juga yang tidak betul supaya kita boleh bezakan antara kedua-duanya. La ilaha illallah. Okey, formulanya la ilaha illallah. Nafi, itsbat. Okey, penolakan kena ada. Penafian. Itsbat, penerimaan. Okey, kalau ada dua-dua ni selamat diri kita, tapi kalau satu je ada, boleh tak? Contohnya la ilaha, atheist. La ilaha, tak ada Tuhan. Boleh tak? Tak boleh. Okey. Yang kedua pula, ni satu masalah lagi, illallah. Illallah kan, ada kawan saya dulu dia pergi India kan, antara zikir dia orang macam itulah. Illallah, itu ya zikir dia. Kan, kecuali Allah. Maknanya semua tu Allah. Letih lagu ni. Kan? Ini merupakan kefahaman wahdatul wujud. Tadi ateis, tak ada Tuhan. Tak ada Tuhan. Kita semua kan, kita tak ada Tuhan. Maknanya ateis. Yang satu lagi pula, semuanya sebenarnya adalah Tuhan ataupun jelmaan Tuhan. Anjing pun adalah jelmaan Tuhan. Ya, satu masalah. Kalau kata anjing ni, kalau kita nampak hina, kita ni sombong. Kan, ini saya rasa itu satu kata-kata yang tercetus daripada kefahaman Sufism. Ya, kefahaman golongan Sufism yang mengatakan nampak babi ke, nampak anjing ke, sebenarnya itu adalah penampakan penjelmaan Allah. Ini sebenarnya masalah yang besar. Okay? Jadi kita tak boleh hanya mengetahui yang benar, la ilaha illallah, itu yang benar. Kita kena tahu juga apa yang salah untuk kita hindari. Okay? Dan itu insya-Allah sebagai apa dia panggil lah, nak memanaskan semangat kita lah, supaya kelas akan datang juga, dengar juga kan, insya-Allah. Okay? Dan semoga kita mendapat manfaat. Kalau ada soalan tadi, ada tak? Okey. Soalannya, adakah perlu kepada susunan? Pertama ialah usul fiqh, kemudian maqasid syar'iyyah. Yang ketiga ialah qawaid fiqhiyah. Okey. Kalau tanya pandangan saya, kan, saya akan mengatakan bahawa pertama usul fiqh. Itu yang paling penting. Okey. Dan saya rasa lepas itu ialah qawaid fiqhiyah. Ya, qawaid fiqhiyah. Okay, kemudian barulah kita pergi kepada maqasid syariah. Tapi rasanya ini tak adalah, bukanlah benda yang besar sangat. Dia tak ada pun macam, bukan seperti apa subuh, zuhur, lepas tu asar, maghrib, isyak, yang tu pun ada orang khilaf kan. Bila masuk nak jamaknya, isyak dulu, kemudian maghrib. Sepatutnya isyak, maghrib dululah baru isyak. Kan, tapi itu dalam mazhab ada mengatakan begitu.
Maka di sini saya rasa tidaklah merupakan satu kesilapan kalau nak mendahulukan pun. Tapi biasanya yang pertama mestilah usul fiqh. Okey, dan usul fiqh ni cara pengajian dia ada banyak. Kita ada apa yang ulama kita sebut sebagai al-mutawwalat, maknanya kitab yang terperinci. Okey, kemudian ada kitab yang pertengahan, ada kitab yang ringkas. Sewajarnya kita ambillah kitab yang ringkas untuk permulaan. Okay, sebab tu usul fiqh ni bukan benda yang belajar dekat sekolah rendah ataupun sekolah menengah selesai. Sekolah menengah cara dia, BA cara dia, master cara dia, PhD cara dia. Okey, dengan lebih mendalam. Okey, wallahu alam. Itu yang pertama. Okey, lagi? Bagaimanakah cara untuk menyaksikan hati pelaku bid'ah? Adakah dengan cara ikhlas atau cukup dengan berkata-kata yang baik, dan sekiranya mereka tidak menerima maka kita berlepas tangan sahaja? Okey, menasihati orang yang berbuat bid'ah, adakah dengan cara yang keras ataupun dengan cara yang lembut? Okey, selepas itu saya cuba ulang balik soalan tu. Selepas itu adakah kita nak kalau dia tak terima kita berlepas tangan? Okey. Saya rasa ada berapa dua bahagian kot kan. Yang pertama cara lembut ke keras. Lembut dan keras ini sebenarnya satu perkara yang subjektif. Subjektif ni maksudnya kalau objektif kena pilih kan. Kalau A dengan B, C kena pilih salah satu. Dia tak boleh conteng dua-dua sekali. Dia kena satu sahaja. Tapi kalau subjektif tak ada masalah. Ini mungkin dalam beberapa peringkat kehidupan kita objektif. Tapi dalam peringkat seterusnya yang insya-Allah ke arah kematangan itu kita jawab dengan cara subjektif. Sebab tu senang je jawapan dia ialah kalau kita mendapati ahli bid'ah yang di depan kita ini jenis orang yang perlu kepada kelembutan, maka dengan kelembutan. Tapi kalau dia jenis yang perlu kepada ketegasan, maka dengan ketegasan. Okey, itu je jawapan dia. Dan bahagian yang kedua tadi ialah ulang balik lupa lah bahagian kedua. Kalau tak terima, adakah kita perlu berlepas tangan? Okey. Kalau tak terima, cara yang terbaik ialah kita usahakan lagi. Akan orang mesti orang akan cakap punya, sampai bila ustaz nak usaha? Kan? Tak sabar saya kan? Okey. Itulah dia. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Okey. Apa pun yang pasti, yang terbaik ialah kita teruskan sikit demi sikit bersama dengan dia. Okey. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam satu ayat, kadzalika kuntum min qablu famannallahu alaikum fatabayyanu. Begitulah kamu semua di masa dahulu, maka Allah memberikan nikmatnya ke atas kamu, maka hendaklah kamu mendapat penjelasan. Okey. Maknanya orang yang berada dalam kesesatan dan nak dapat hidayat tu kadang-kadang dia memerlukan orang yang bersabar dengannya. Okay, ambillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh. Dia diseksa, dimaki hamun, Muhammad namanya dipanggil Muzammam. So ada tak nama kita yang nama kita yang cantik-cantik ni kan? Okey, yang diubahkan kan? Yang nama kita dah cantik, orang ubah nama kita bila orang panggil kita. Kan? Kerana apa? Kerana tak setuju dengan kita. Kalau ada yang itu, kita dah dapat sebahagian daripada ujian yang dikenakan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi Muhammad teruskan. So kita pun kena paling kurang niat kita macam tu. Teruskan, cuba teruskan. Okey. Seterusnya, kalau dah sampai satu tahap yang memang kita tengok dah tak boleh dah kan. Kesabaran dah memang rasanya semua benda cara dah diuji. Okey. Doa pun dah berapa kali doa yang ikhlas dah diberikan. Okey. Memang kita pergi pada bahagian kedua dalam soalan itu, adakah kita nak berlepas tangan? Okay, yang pastinya ialah kita tak boleh ikut dia. Okay? Kerana saya sendiri pernah dengar beberapa orang yang agak keras, bukan keras lah, tegas. Okay, tegas menjelaskan sunnah melawan bid'ah. Ya, tapi bila sampai satu tahap dia dah tak mampu, dia tak boleh sabar, dia jadi apa? Dalam soalan tadi apa? Melepas tangan. Dia tak berlepas tangan, dia pegang tangan. Dia pegang tangan orang tu, dia pula yang jadi tekong bid'ah. Asalnya tu bila balik tu, Masya Allah, memerangi bid'ah. Maknanya tegas dalam sunnah. Gerak sampai satu masa dia tak boleh dah. Akhirnya dia jadi tekong. Tekong apa? Tahu tekong sunnah tak apa? Tekong bid'ah. Okay? So kiranya macam kalau nak
nak bertahlil tu siapa yang mulakan? Dialah yang mulakan. Okey, itu antara contoh yang pernah kita jumpa lah. Jadi untuk soalan tadi, yang pentingnya cuba. Okey, saya tak boleh kata jangan, kita kata cuba yang terbaik. Kalau tak boleh juga, maka yang penting jangan ikut dia. Okay, adakah nak berlepas tangan daripada dia? Berlepas tangan daripada bid'ah yang dia buat. Okay, tapi tak semestinya kita boykot dia terus. Kerana zaman sekarang ni bukan zaman boykot. Kalau boykot dia akan pergi ke tempat lain. Okay, kalau zaman Rasulullah dulu, bila boykot dia tak ada ke tempat lain lah. Jadi dia akan kembali semula. Sekarang ni kita boykot, tak bagi dia datang kelas, dia pergilah ke kelas yang lain tu. Lagi dia berada dalam kesesatan. Okey. Soalan ada lagi? Ada rencana di akhbar Al-Qadana membidak golongan yang diistilahkan sebagai mujassimah. Menulis memetik kata-kata ulama besar ahli sunnah seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar dan sebagainya bagi mengkritik Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Is yang juga ulama ahli sunnah. Adakah kaedah talaqi ilmu ulama-ulama besar ahli sunnah ini berbeza-beza? Ulama besar ahli sunnah berbeza-beza. Okey. Merujuk kepada satu artikel yang mengkritik golongan mujassimah. Ya, kemudian soalan dia, adakah talaqi mereka berbeza-beza? Okey. Pertama sekali, artikel yang melawan ataupun mengkritik apa yang disebutkan sebagai mujassimah. Kita kena ingat, kalau dalam pengajian akidah, di sana ada satu lagi pengajian namanya firaq, al-firaq. Okey. Al-firaq ni ialah pecahan-pecahan, kumpulan-kumpulan dalam Islam. Okey, kumpulan yang pertama ialah kumpulan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kemudian keluar kumpulan siapa? Khawarij. Keluar kumpulan Syiah. Keluar kumpulan Mu'tazilah. Okey, keluar kumpulan apa lagi? Ilmu kalam, Asy'ariyah, Maturidiyah. Okey, Murji'ah dan sebagainya lah. So sekarang ni kita nak kembali kepada yang mana satu? Kita nak kembali kepada ahli sunnah, iaitu yang asal. Ahli sunnah yang asal ini ialah yang dipegang, dipelopori oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Okey. Kemudian yang mengikuti mereka, tabi'in, tabi'un tabi'in. Jadi kalau nak mengkritik sesuatu perkara yang disebutkan sebagai mujassimah, nak tengok apa maksud dia, itu adalah mujassimah. Okay? So kalau dia kata mujassimah ialah mengatakan Allah ada tangan, okay? Siapa yang mengatakan Allah ada tangan, dia adalah mujassimah. Maka ini adalah satu kritikan yang apa dia, levelnya kira level bawahan lah, kan? Dia bukan level yang ilmiah. Kenapa? Kerana Allah sebut, kan, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apakah yang melarang engkau wahai iblis daripada sujud kepada apa yang aku ciptakan dengan dua tanganku. Okay? Jadi kalau kita mengatakan siapa yang kata dua tangan itu, Allah ada dua tangan, maka dia adalah mujassimah. Okay? Dan kemudian biasanya bila mujassimah tu maknanya mentajsimkan, menjisimkan Allah adalah kufur, kan? Biasa dia akan sampai ke tahap tu. Okay? Kita nak tanyalah, orang yang dituduh sebagai mujassimah, bila dia kata Allah ada dua tangan, berdasarkan kepada apa? Berdasarkan kepada zahir ayat, kan? Okay? Dan ayat tu jelas. Okay? Kemudian apa kaedahnya? Kaedah yang dibawa oleh Al-Imam Malik, sebelum itu oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha. Okay, kata-katanya berkenaan dengan istiwa. Istiwa adalah benda yang, kan, benda yang jelas, maklum dalam agama, dalam bahasa pun jelas. Okay? Beriman dengannya wajib. So apa yang kamu faham tentang istiwa, beriman sahaja. Okay? Wal kaifu majhul, kan, apa yang kamu faham tentang tangan, beriman sahajalah. Bila Allah kata Allah ada dua tangan, apa yang kamu faham dalam bahasa Arab tangan tu apa? Beriman sahaja. Tapi ingat, iman itu adalah dengan wal kaifu majhul, cara tidak diketahui. Bila cara tidak diketahui, artinya apa? Artinya tak boleh samakan tangan Allah dengan tangan makhluk. Tapi adakah Allah ada tangan? Ya, Allah ada tangan. Jadi siapa yang mengatakan Allah ada tangan yang layak dengan Allah, dituduh sebagai mujassimah, tuduhan itu adalah tuduhan yang tidak berasas. Okey? Jadi itu bahagian yang pertama. Dan kalau saya letakkan tadi tu, kan, para sahabat, kan,
Para sahabat benda tu tak bincang. Terima semua. Sebab tu Imam Ahmad mengatakan amiruha kama ja'at. Okay. Lalukan saja seperti mana ia datang. Ambil apa yang datang tu, ambil je. Jangan persoalkan. Okay. Dan Imam Ahmad berada di zaman pertentangan antara beliau, bahkan di antara ahli sunnah dengan golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah ini mengatakan mengkafirkan Imam Ahmad, mengkafirkan ahli sunnah. Kenapa? Kerana mereka menggunakan ilmu kalam, ilmu logik yang diambil daripada falsafah Greek lalu diislamisasikan. Di situ mereka mula mengkafirkan para ulama. Artinya benda tu benda yang zaman siapa? Zaman akhir-akhir zaman Imam Syafi'i. Okey, dan juga di zaman Imam Ahmad. Imam Syafi'i wafat 204, sekitar 220 Imam Ahmad diseksa kerana ilmu kalam yang dibawa oleh Mu'tazilah. Okey, lepas tu golongan Mu'tazilah ni anak murid dia siapa? Asy'ariyah. Bergaduh, pecahkan diri. Ya, tapi masalahnya lepas tu ialah bila datang kemudian sikit di kalangan Asy'ariyah ni, khususnya Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu taala mengembalikan pemikiran kepada Mu'tazilah kembali dengan konsep al-qanun al-kulli. Okay, al-qanun al-kulli ialah kalau berlakunya pertentangan, perlanggaran antara dalil dengan akal, naql dan akal. Nak ambil mana satu? Dia kata kalau tolak dua-dua mustahil, kalau ambil dua-dua mustahil. Kalau ambil naqal, tolak akal, mustahil, kerana akal lah yang menentukan. Jadi dengan itu hanya tinggal yang keempat, iaitu tolak naqal, ambil akal, kerana akal lah yang menentukan. Okay, qanun kulli itu mengembalikan kepada kefahaman Mu'tazilah sebenarnya. Okay? Jadi itulah sebenarnya polemik yang berlaku kat sini. Kalau dia nak rad begitu, nak rad memang senang saja, nak sanggah senang. Okay? Banyak, tapi kita nak sekarang ni nak mencari kebenaran. Cara nak mencari kebenaran kembali kepada apa yang ada di zaman Nabi SAW. Selesai cerita. Okay? Soalan yang soalan yang kedua tadi ialah apa? Adakah cara mereka belajar tu berbeza? Okey. Jawapan untuk ni memang para ulama yang besar-besar, kibar ulama ni, okay, memang pengajian mereka tak sama. Memang tak sama. Contohlah kita tengok zaman sekarang ni pun. Okey, kalau kat Malaysia, siapa yang hafal hadis apa? Sunan Sittah tu siapa hafal? Tak ada. Sunan Arba'ah siapa ada? Bukhari Muslim lah, ada orang hafal tak kat Malaysia ni? Kalau ada pun mungkin lah kan, setengah maulana yang di jemaah tabligh yang dekat mana? Seri Petaling. Mungkin ada kat situ. Okey. Mana lagi? Keturun lagi sikit lah. Riyadhus Salihin ada orang hafal? Tak kot kan? Okay. Hadis 40 pun rasa nak jumpa yang hafal hadis 40 pun agak susah kan? Okey. Tapi kalau pergi ke negara Arab Saudi, dia orang buat apa? Pertandingan hafalan, bukan Quran, apa? Sahih Bukhari. Dengan sanadnya sekali. Pertandingan, okey, pertandingan hafalan apa dia? Pertandingan hafalan Bukhari Muslim, pertandingan hafalan Sunan Sittah, Musnad Imam Ahmad, semuanya ada pertandingan hafal hadis. Okey, jadi dengan itu apa dia? Kita nak faham, mestilah tak sama orang yang belajar kat sana dan masuk dalam bidang tu dengan orang yang masuk bidang lain walaupun di tempat yang sama. Okay, saya bagi contohlah dekat Universiti Islam Madinah. Siapa yang masuk kuliah hadis, dia kena hafal berapa ratus hadis satu tahun tu. Banyak hadis dia kena hafal. 100 ataupun lebih lah, saya tak ingat berapa. Okay, kawan-kawan yang masuk situ. Tapi yang masuk kuliah-kuliah lain taklah kena hafal macam tu. Okay. Kemudian yang masuk kuliah syariah, dia akan kaji perbezaan fiqh, pendapat-pendapat fiqh macam mana? Mungkin menjangkau sampai kepada 20, 30, 40 kaul. Kita duduk belajar 4 ni pun dah pening dah. Kan? 4 ni bila datang dalam soalan, apa hukum pegang anjing? Contohnya kan? Okey, isu baru ni, apa hukum pegang anjing? So ada khilaf kat situ. Untuk apa yang boleh? Okey, boleh tak anjing tu dibuat sebagai apa dia panggil ni? Sebagai binatang peliharaan. Okey. Jadi itu semua menunjukkan memang ada perbezaan dalam pengajian. Ada setengah-setengah tempat yang mementingkan hafalan, ada setengah-setengah tempat yang mementingkan maqasid. Kalau sekarang ni, zaman sekarang ni yang mementingkan maqasid antaranya ialah di Al-Maghrib Al-Arabi, okey, Morocco dan sebagainya. Yang mementingkan dalil antaranya ialah di Kepulauan Tanah Arab, Arab Saudi dan sebagainya. Yang mementingkan hafalan antaranya ialah India. Ya, biasanya banyak ulama-ulama hadis kat sana, okey. Dan begitulah seterusnya.
yang mungkin yang mementingkan apa dia amalan kan, kemungkinan lah kalau kita nak sebut ada orang cakap yang mementingkan amalan antaranya Malaysia lah kan, okay? Hafalan mungkin kurang sikit, okay, tak apa, itu adalah antara perkara yang kita nak tunjuk bahawa para ulama begitulah juga, tak sama apa dia mail ataupun kecenderungan mereka dalam pengajian, dan tak sama juga tempat-tempat yang mereka belajar. Okey, dan insya-Allah esok kita akan ada satu sesi forum berkenaan dengan apa dia yang bertajuk apa tajuk dia, why should tinggal ni, why should we touch a dog. Okay, why should we touch a dog, kenapa perlu kita sentuh seekor anjing. Okay, kita akan bincangkan perkara ni kerana ini satu isu yang berbangkit baru-baru ni. Ada satu kumpulan rakan-rakan yang membuat satu program kan, I want to touch a dog. Jadi kita akan memberikan sedikit penjelasan tentang perkara ni esok insya-Allah pada pukul 9 malam. Okey, insya-Allah. Jadi insya-Allah kita akan jumpa pada esok, okay, dan kita tutup, tapi tak ada soalan ya, kita tutup majlis kita dengan memohon agar Allah Subhanahu Wa Taala mempermudahkan kita memahami kebenaran dan mengamalkannya, dan mempermudahkan kita untuk memahami kebatilan dan seterusnya, menghindarinya. Dengan itu kita tutup dengan tasbih al-kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala a'lam.